Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tachahau. Ada. Waalaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, Saudara William, insya-Allah saya yakin pengundi-pengundi di Selayang akan pilih Saudara William untuk penggal keempat untuk menjadi wakil rakyat, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang hadir dan yang menonton di luar, saya minta maaf lambat sikit sebab malam ini ceramah di Pandan. Jadi sebab saya jarang sangat malam-malam ada di Pandan, selalunya ceramah di luar. Jadi dia agak panjang dan telajak tadi kan. Jadi masa lebih kurang 40 minit je. Selalunya saya ceramah tempat lain, masa yang diambil untuk kupas itu selalunya sampai 1 jam. Kan? Jadi untuk orang Kuang ni kira istimewa sikit, kita berhenti pukul 12.30 malam. Kita ini musim pilihan raya memang kena berhenti pukul 12. Dan jadi kalau tidak, tak pasal-pasal William lepas tu kena dibatalkan pencalonan. Tak boleh jadi. Baik. Sekarang yang panas ni banyak benda yang panas lah kan. Saya nak maklumkan lah sahabat-sahabat yang dekat Kuang, yang dekat Selayang, keadaan semasa. Selepas pilihan raya negeri Johor, UMNO tersalah baca sebenarnya keadaan. Dia membaca kemenangan di Melaka, kemudian kemenangan di pilihan raya negeri Johor itu sebagai bukti dan tanda-tanda yang pengundi telah kembali menyokong mereka. Dia ingat dia menang besar di Melaka, kemudian dia menang besar di Johor. Sebab itu dia paksa juga pilihan raya pada masa yang paling tak sesuai sekali dalam sejarah kita. Satu hari di Kuala Lumpur, saya tak tahu tempat lain, satu hari di Lembah Kelang, hujan tak berhenti. Kalau tengok di Shah Alam, di Pandan sendiri tadi, saya rasa dekat sini pun tengok ni. Maksudnya kita dalam tiap-tiap hari, daripada sekarang sehingga ke akhir November, kita berada dalam keadaan yang mesti berjaga-jaga kerana banjir besar boleh berlaku bila-bila masa. Kita dah beritahu kepada UMNO, jangan buat pilihan raya tak adil kepada rakyat. Semasa keseluruhan tumpuan kerajaan dan rakyat mestilah untuk bersedia menghadapi bencana banjir, dia tak dengar, dia buat juga. Itu tunjuk bongkaknya UMNO sebab dia begitu-begitu yakin sekali yang dia akan menang besar dalam pilihan raya. Saya nak beritahu yang menonton, yang hadir, kalau saudara-saudari nak tengok sama ada UMNO yakin atau tidak dalam pilihan raya kali ini, saudara-saudari tengok muka Zaid Hamidi tiap-tiap hari. Saudara-saudari akan nampak riak wajah dia dan pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional yang lain. Mereka tahu mereka berada di belakang sekarang. Sekarang ini yang berada di depan, yang boleh menang daripada 80 ke 90 kursi sekarang, ialah Pakatan Harapan dan BN berada di tempat kedua. Saya tahu ramai yang bimbang, penyokong Pakatan Harapan, pengundi biasa bimbang sebab dia tengok ni dia rasa Perikatan Nasional kononnya PAS dan Bersatu nampak besar. Nampak kalau tengok dekat TikTok, nampak banyak sangat sokongan. Padahal kita tahulah TikTok ni kadang-kadang boleh bayar orang, kadang-kadang tak tentu. Sebab itu saya boleh beritahu bahawa Perikatan Nasional
masih lagi berada di tempat ketiga di belakang Pakatan Harapan nombor 1, Barisan Nasional nombor 2 dan Perikatan Nasional agak ke belakang. Jadi mustahil Perikatan Nasional boleh bentuk kerajaan. Jangan bimbang sangat bab itu. Baik. Kalau tengok juga persediaan pilihan raya UMNO Barisan Nasional, saya dah sebut tiap-tiap malam bahawa sepanjang saya bertugas mengendalikan persediaan dan strategi pilihan raya PKR dan juga Pakatan sejak 2010, ini adalah persediaan UMNO Barisan Nasional yang paling cabuk sekali dalam sejarah. Cabuk sebab dia tahu dia berada di belakang, cabuk sebab duit tak ada. Duit sebab Zahid Hamidi sendiri mengaku. Dekat Bagan Dato', orang tanya dia, media tanya dia, macam mana ni Datuk Seri, ni kawasan you Presiden UMNO, kalau ikut UMNO diam-diam you bakal Perdana Menteri kalau menang, tapi ni dah 3 hari masuk berkempen, bendera UMNO Barisan Nasional tak naik lagi. Yang naik ialah yang lawan. Pakatan Harapan dah naik, Perikatan Nasional dah naik. Jawapan dia betul, itu mungkin 4-5 kali je yang dia bercakap betul. Yang dijawab pasal bendera dekat Bagan Dato' tu betul. Dia kata, jangan bimbang sangat pasal bendera. Bendera dan bahan kempen ini bukan ukuran sokongan rakyat. Sebab yang pasang bendera ni semua kontraktor. Dia orang betul. Kita taklah, korang lah yang pasang. Tapi kalau Perikatan Nasional, kalau tengok di Kuala Lumpur sampai dia boleh pasang bendera sampai di atas tiang lampu pakai kren, kita semua tahu bahawa itu memang bayar kontraktor. Dan bila Zahid jawab macam itu, maknanya Zahid secara tidak langsung mengaku kali ini masuk pilihan raya, UMNO tidak berduit macam yang pilihan raya yang lepas. Kita tak heran lah. CFO dia, Ketua Pegawai Kewangan dia, sekarang ini ambil cuti rehat tanpa gaji dekat Hotel Kajang. Jadi yang jaga duit dia tak ada. Bila tak ada duit, dia jam. Jadi bayangkan keadaan UMNO kucak-kacir sekarang. Sokongan rakyat makin menurun. Wang tidak semewah dahulu. Sebab itu, saya tahu, rakyat tahu, UMNO pun tahu, bahawa dah nak habis seminggu berkempen ini, UMNO makin ke belakang dan makin ke belakang. Baik, Masalah kita ada masalah sedikit lah. Masalah kita ialah bila UMNO ni nampak makin teruk dan sokongan terutamanya daripada pengundi Melayu makin turun tiap-tiap minggu. Saya track tiap-tiap minggu, saya boleh beritahu daripada minggu lepas sampai minggu ini, sokongan Melayu kepada UMNO dah jatuh 5%. Dia jatuh 5%, kalau 5% tiap-tiap minggu, seminggu lagi berkempen ni, kalau UMNO hilang sokongan 5% lagi daripada pengundi Melayu, ruyup UMNO tak, ruyup. Jadi, kalau saya jadi pimpinan UMNO sekarang, aku dah berkira-kira ni, kalau nak kalah ni macam mana ni, apa nak jadi dan sebagainya. Okay. Tapi, ada masalah sedikit. Dalam suasana pimpinan UMNO semakin ditinggalkan oleh orang Melayu, tiap-tiap hari, makin jelas bahawa orang Melayu pun, insya-Allah tidak akan memberikan undi yang tinggi kepada UMNO. Tak jauh dah tahu, undi UMNO, Melayu kepada UMNO ni, dengan Pakatan Harapan sekarang tak jauh dah. Lebih kurang sama dah. Berbanding dengan di pilihan raya negeri Johor, bagi setiap seorang yang undi Pakatan Harapan orang Melayu, ada 5 orang yang undi UMNO. Keadaan itu hampir tak berlaku dah. Dia lebih kurang hampir sama dah, lebih kurang sama kan. Dalam keadaan itu, kesempatan itu diambil oleh Perikatan Nasional PAS nombor 1 ni. Saya antara UMNO dengan PAS nombor 1 ni kan, walau orang kata UMNO ni sakau ke apa semua dah,
paling kurang UMNO tak bajet baik tau. UMNO memang tak sembunyi, dia memang sakau duit. Kita semua tahu. Saya yang kurang selesa sikit ni, aku jaki sikit ni. Kalau dengan PAS, dengan Bersatu ni, cara dia cakap tu macam dia malaikat. Dia ni langsung suci sesuci-cucinya. Kalau Muhyiddin cakap tu, macam Muhyiddin ni tak pernah buat salah lah dalam dunia ni dengan orang Melayu, dengan negara kita. Dia duk dabik dada Muhyiddin, duk jaja kata, oh dia jadi mangsa lawan Najib 1MDB sampai kena pecat, seksa. Seolah-olah dia ni lah yang membela melawan rasuah. Muhyiddin lupa, tapi saya tahu rakyat, saudara-saudari semua tak lupa. Masa kita mula-mula persoalkan 1MDB tahun 2011. Mana Muhyiddin? Muhyiddin kat mana masa tu? Masa saya mula-mula dapat surat saman pertama 1MDB 2013. Mana Muhyiddin? Muhyiddin tahun 2014 pun. Masa saya dah bising pasal SRC duit pencen, saya pergi ke parlimen, Muhyiddin tak pernah sekali pun ada untuk jawab pasal 1MDB. Tak ada. Muhyiddin hanya mula bercakap pasal 1MDB tahun 2015, masa tu wang semua dah kena sakau, hilang semua dah. Sebab apa? Bukan sebab dia ni anti rasuah ke, bukan sebab dia ni betul-betul sayang bimbang. Sebab masa itu, Muhyiddin pun dah tahu sebenarnya cerita 1MDB ni akan jadi cerita besar. Kalau UMNO tak tangani dengan baik, maka UMNO akan kalah dalam pilihan raya umum 2018. Sebab itu Muhyiddin baru mula-mula bercakap. Kalau tak percaya, pergi semak balik YouTube, pergi semak balik Facebook. Muhyiddin mula bercakap pasal 1MDB ni bila dia bercakap dengan jentera pilihan raya UMNO. Dia beritahu kita ni dalam bahaya ni, boleh kalah ni. Dia bukan soal untuk menjaga amanah wang rakyat. Dia bukan soal ini benda yang akhlak tak baik ni, hilang curi duit ni. Dia sebab dia takut UMNO kalah. Kalau contohnya tahun 2015, kalau UMNO itu macam dalam PKR sekarang contohnya, Datuk Seri Anwar Presiden, saya timbalan Presiden. Ada benda yang saya rasa pelik sikit atau saya ada pandangan berbeza. Dalam PKR, kalau ada pandangan berbeza, saya sebut, kita bincang, ada yang Datuk Seri Anwar terima, ada yang dia tak terima, tapi perkara itu kita bincangkan tanpa kita ikut bulat-bulat. Bayangkan, kalau 2015 dahulu, UMNO macam itu. Maksudnya Najib ni boleh ditegur. Maksudnya Rosmah ni tak kawal husband dia. Kalau Muhyiddin sebagai timbalan tegur Najib pasal 1MDB ni, kalau 1MDB ni kita tak kawal dengan baik, maka UMNO akan kalah pilihan raya. Katakanlah masa itu 2015 Najib dengar. Dia jawab, dia susun dia, atau Najib letak jawatan berundur. Saya nak tanyalah, yang hadir, yang mendengar, yang kat luar, saudara-saudari ingat Muhyiddin akan keluar UMNO ke? Muhyiddin akan tetap berada dengan UMNO sampai hari ini, saudara-saudari. Dia keluar UMNO tu bukan sebab dia lawan rasuah sangat. Dia keluar UMNO sebab dia tegur dan dia cuba pergelutan kuasa dalam UMNO di antara orang nombor 1 dan nombor 2 pasal 1MDB. Itu pun bukan pasal nak selamatkan wang, tapi pasal nak selamatkan kuasa UMNO yang nak kalah. Kalau 2015 Najib berundur atau Najib terima pandangan, dia tutup semua pasal 1MDB, saya yakin Muhyiddin masih lagi kekal dalam UMNO Barisan Nasional Islam. Sebab dia dah kena kerat, sebab dia dah terpelanting daripada UMNO, barulah dia terhegeh-hegeh keluar buat bersatu cari kita dalam Pakatan Harapan. Saya sebut yang itu sebabnya kerana
Perikatan Nasional sekarang ini dalam keadaan UMNO semakin hilang sokongan, Perikatan Nasional ini makin galak main isu perkauman. Mengalahkan UMNO sendiri. UMNO pun tak macam tu. Kalau tengok kandungan-kandungan kempen daripada Perikatan Nasional, daripada PAS, daripada Bersatu, saya sepanjang saya mengendalikan pilihan raya untuk PKR dan Pakatan, saya tak pernah tengok begitu kotor dan jijiknya kandungan-kandungan yang disebarkan. Masuk WhatsApp, keluar Facebook, betul-betul perkauman saudara-saudari, sebab Perikatan Nasional tahu yang berdua kuat di atas ini yang menjadi pilihan pertama dan kedua rakyat adalah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Bersatu Parti Serpihan UMNO, sokongan banyak bergantung kepada PAS, tapi itu pun masih lagi di tempat ketiga di kalangan orang Melayu. Jadi untuk curi undi UMNO, macam mana dia buat? Dia jadi lebih perkauman daripada UMNO setakat ini. Sebab itu,